Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Noor dari kelas EH4. Saya akan membincangkan yang bertajuk modernisme. Apakah modernisme? Secara asasnya, modernisme merupakan keadaan moden yang berkaitan dengan sesuatu keadaan di mana sistem segala kemasyarakatan bersifat tradisional dilepaskan untuk dijadikan pengandaran. Modernisme lebih dilihat permulaannya bermula sejak zaman Renaissance lagi, atau ia lebih dikenali sebagai zaman kelahiran semula di kawasan tamadun barat. Seterusnya, fahaman modernisme telah tersebar luas di keseluruhan Eropah. Jadi, apakah pandangan agama Islam tentang modernisme ini? Modernisme ini bukanlah perkara yang baru dalam Islam. Ia telah berevolusi dalam agama Islam sejak zaman kerajaan Bani Abbasiyah lagi, dan ia telah melahirkan golongan pemikir seperti Ibnu Khaldun dalam bidang perubatan dan Al-Khawarizmi dalam bidang astrologi dan matematik. Namun begitu, pada zaman abad ke-20 ini, modernisme lebih terarah kepada barat dan menyebabkan umat Islam terbahagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama ialah kelompok yang melarang semua perkara yang datang daripada barat kerana mereka beranggapan ia datang daripada golongan kafir. Seterusnya, kelompok yang menerima kesemua yang datang daripada barat kerana mereka beranggapan barat ini lebih maju dan ia juga demi memajukan agama Islam. Akhir sekali, kelompok yang memilih rujukan mana yang sesuai untuk dijadikan ikutan agama Islam. Kelompok yang akhir sekali ini adalah yang paling sesuai dan patut dijadikan pegangan umat Islam pada masa kini. Tetapi, apakah cara yang sesuai untuk dijadikan budaya umat Islam bagi membezakan rujukan mana yang sesuai patut dijadikan rujukan? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani telah memperkenalkan istilah hadarah dan madaniyah di dalam kitabnya yang bertajuk Nizamun Islam. Hadarah didefinisikan sebagai peradaban tentang kehidupan. Sebagai contoh, idea, gagasan, nilai, norma, hukum ataupun istiadat. Terdapat beberapa perbezaan ketara yang kita dapat lihat antara hadarah barat dan hadarah Islam. Hadarah barat telah memisahkan antara dunia dan agama. Sebagai contoh, kesemua urusan yang berkaitan dengan urusan hidup, kecuali ibadah, perlu tidak terikat dengan agama langsung. Dengan itu, kita dapat lihat hadarah barat ini tidak indah langsung agama di dalam kehidupan mereka. Ia amat bertentangan dengan hadarah Islam. Hadarah di dalam Islam telah menjadikan akidah sebagai teras utama. Akidah Islam mewajibkan penganutnya untuk mengamalkan ajaran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul secara menyeluruh. Sebagai contoh, umat Islam dituntut untuk menutup aurat dengan sempurna. Hal ini kerana perkara ini telah disebut di dalam Al-Quran, iaitu sumber rujukan utama umat Islam. Seterusnya, madaniyah. Madaniyah membawa maksud bentuk fizikal, namun tidak terikat kepada apa-apa nilai. Terdapat struktur fizikal yang dipengaruhi dengan hadarah dan ada juga yang tidak. Contohnya, madaniyah yang tidak terikut dengan hadarah Islam ialah ilmu matematik dalam bidang astronomi yang digunakan pakai bagi menentukan mulanya puasa di bulan Ramadan. Madaniyah yang dipengaruhi dengan hadarah barat ialah pakaian pastoral. Disebabkan itulah umat Islam dilarang sama sekali untuk menggunakan pakaian pastoral itu. Seperti yang telah kita lihat di atas, Islam tidaklah menolak sepenuhnya modernisme dalam kehidupan seharian. Islam amat menggalakkan kita untuk mengikut apa-apa kebaikan untuk membuat sesuatu yang membawa kepada kebaikan kepada masyarakat walaupun amalan tersebut datang daripada barat. Namun begitu, modernisme tidak semestinya datang daripada barat. Ia amat bergantung kepada individu sendiri bagaimana mengaplikasikan amalan tersebut. Seterusnya, tahap modernisme.
Modernism dikatakan bermulanya pada abad ke-19 iaitu daripada Romantism, iaitu sebagai jawapan kepada revolusi perindustrian nilai burjuasi pada abad ke-19. Burjuasi adalah sebuah kelas sosial dari orang-orang yang dicirikan kepemilikan modal dan kelakuan terikat dengan kepemilikan tersebut. Sekolah Modernism telah ditubuhkan pada tahun 1870. Sekolah tersebut diiklankan secara global oleh Manet. Pada mulanya, sekolah ini hanya menumpukan kepada teknik yang menegaskan bahawa manusia tidak melihat objek tetapi melihat cahaya di dalamnya. Modernism mempunyai hubungan yang rumit dengan tradisi pada permulaan abad ke-20. Pelukis J.M.W. Turner adalah antara tokoh pemula bagi modernism. J.M.W. Turner berhasrat untuk mengubah amalan tradisional perwakilan bergambar dan dengan kajian warna. Hal ini bersesuaian untuk menaik taraf kehidupan kelas pekerja yang tinggal di bandar yang beramai-ramai untuk mengemukakan pelbagai karya seni mereka kepada dunia. Sebilangan besar sejarawan berpendapat modernism dimulakan pada tahun 1870 di Perancis, iaitu dengan pembangunan kerja pecah surat, lukisan Manet dan buku Boundary yang frasa Flaubert serta kemunculan teori termodinamik. Terdapat banyak faktor yang mendorong kepada modernism. Antaranya ialah keperluan untuk mencatat sekali lagi segala tulisan yang sudah tersurat. Selain itu, sejarah disimak semula dan memperkenalkan kaedah baru serta untuk mengaplikasikan teknik baru. Modernism untuk zaman itu dalam rekod ada hubungan yang sukar dengan adat dan budaya. Prinsip bagi modernism ialah revolusi serta reaktif, tetapi perkara tersebut masih mempunyai kaitan dengan prinsip nihilism. Seterusnya, ulasan artikel. Artikel yang bertajuk Manusia dalam Wacana Pemikiran Barat. Ringkasan bagi artikel ini ialah artikel ini membincangkan falsafah Barat dan falsafah Islam di dunia moden ini. Penulis menyatakan terdapat beberapa falsafah Barat yang dijadikan pegangan utama kebanyakan manusia pada masa kini. Selain itu, artikel ini membandingkan antara falsafah Barat dan falsafah Islam. Sebagai contoh, ajaran Islam dan falsafah teori Yunani. Dan akhir sekali, artikel ini menyediakan falsafah Islam yang patut dijadikan pegangan utama umat Islam. Antara isu yang dibawa oleh penulis ialah penulis menyatakan terdapat pandangan yang kepercayaan kepada Tuhan akan menunjukkan sikap tidak percaya kepada diri sendiri dan sukar untuk mencari kebenaran di dalam kehidupan mereka. Pandangan ini telah dipopularkan oleh Nietzsche. Isu ini terhasil daripada perselisihan antara pemikir Barat moden dan pengikut agama Kristian yang semakin teruk sehingga menghasilkan ungkapan yang membunyi, Tuhan sudah mati dan kitalah yang membunuhnya. Namun pandangan ini jelas sekali bercanggah dengan ajaran Islam. Hal ini kerana kehidupan ini tidak hanya tertumpu pada dunia sahaja. Bagi pandangan agama Islam, mempercayai kepada Tuhan adalah fitrah bagi seorang manusia. Hal ini kerana kehidupan yang kita merasai dunia ini adalah tidak berkekalan selama-lamanya. Bagi yang mempercayai Tuhan, segala kebaikan dan keburukan yang dilakukan di dunia ini tidak hanya memberi kesan pada masa sekarang sahaja, malah ia memberi kesan selepas kita mati juga. Akhir sekali, kritikan terhadap artikel ini. Penulis ada menyatakan tentang teori evolusi manusia yang telah dipopularkan oleh Charles Darwin. Teori evolusi ini ada mengkategorikan manusia sebagai Homo sapiens. Andaian ini telah digunakan pakai oleh ahli antropologi Barat dalam mengkaji kewujudan manusia.
Teori evolusi manusia berpendapat yang segala spesies tumbuhan dan haiwan adalah tidak sama seperti asal kejadiannya. Oleh itu, saintis barat telah pakai beberapa perkataan lain bagi menjelaskan proses kejadian manusia yang berasal daripada mawas, iaitu Homo habilis, Homo sapiens dan juga Homo erectus. Namun begitu, Muhammad Arif Shihabuddin telah menolak teori evolusi ini dan ia telah dinyatakan di dalam karya beliau yang bertajuk Nilai-nilai manusia, nilai-nilai manajemen pendidikan Islam dalam proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Di dalam karya beliau menyatakan bahawa Islam sudah menghuraikan proses kejadian manusia pertama ini di dalam Al-Quran. Terdapat banyak dalil yang mengisahkan Adam merupakan manusia pertama. Dan selain itu, pasangannya iaitu Hawa yang telah diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sendiri adalah manusia kedua yang diciptakan di dunia ini. Antara surah yang telah mengisahkan Nabi Adam sebagai manusia pertama ialah surah Al-Hijr, surah Al-Baqarah, surah Toha dan banyak lagi surah yang telah mengisahkan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Itu sahaja pembentangan saya. Terima kasih.